Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cuba berkongsi pengalaman dan cuba untuk memberi sedikit panduan untuk cara-cara mengasah parang kepada sesiapa yang masih lagi kurang faham teknik dan kebiasaan yang digunakan. Alatan-alatan yang biasa digunakan ialah yang pertama tentulah kita mesti ada parang lah yang pertama. Kemudian jenis batu yang pertama selalunya yang orang ada ialah batu jenis batu kahwin, iaitu dia punya grade dia P80 dan yang sebelah lagi P200. Jadi kemudian yang selepas tu kita gunakan pula jenis batu yang agak lebih halus, iaitu grade dia P600. Dan yang terakhir sekali kita gunakan batu yang paling halus, iaitu grade dia kita P1000 ataupun ke atas. Jadi inilah tiga barang batu yang sebenarnya masih banyak lagi, ada lagi P400. Jadi kita ambil yang paling mudah lah kurang-kurang yang ada, iaitu P80, P200, P600 dan P1000. Ini ya sekurang-kurangnya yang perlu ada untuk mendapat asahan parang yang baik. Jadi kita bermula untuk membuat mengasah parang ni, kita mesti memerlukan satu tempat untuk mengasah parang. Jadi di sini juga saya nak tunjukkan cara-cara untuk memudahkan tuan-tuan untuk membuat tempat mengasah parang dengan tempat yang agak kecil saja. Boleh lagi. Okey. Okey, belakang baldi tadi. Apa yang kita perlukan ialah sebuah baldi macam ni. Yang boleh didapati di mana-mana kedai scrap ke. Lepas tu kemudian kayu yang kita potong. Kemudian ada kayu kecil untuk penahan dia. Dan paku lah, sedikit paku. Jadi cara dia, baldi ni kita kayu kita potong ikut ukuran baldi ni. Jadi kita masukkan. Jadi sebelum ada potong, kita ketukkan paku dulu. Paku untuk menahan bahagian batu asah ni. Kena kita ukur batu yang ni. Jadi batu ni sebenarnya panjang ni standard size. Jadi mana-mana batu asah pun sebenarnya memang boleh masuk dengan size tu. Jadi kita tak perlu buka cabut lah. Jadi kita kalau boleh memang batu tu boleh dicabut dan tak terlampau longgar dan tak terlampau ketat. Okey. Jadi kita pasang ini. Dan dipakukan. Mungkin paku yang untuk yang kali ni mungkin lebih besar sikit daripada yang tadi untuk kekuatan dia. Okey, dah pun siap tempat yang mudah untuk kita mengasah, sesuai untuk orang-orang yang duduk di taman, di bandar. Jadi mudah dipasang, mudah dibersihkan. Jadi kita taruh air penuh dan kita tua boleh guna, dan tempat rumah kita pun tak kotor. Ini cara yang paling praktikal lah untuk membuat tempat mengasah kita. Kemudian kita pergi bab yang kedua ialah saya menunjukkan ilmu asas untuk mengasah ni, iaitu pengetahuan kita tentang mata parang. Maknanya ni parang yang belum masalah, dah berkarat dan macam tu. Jadi
ini perlu kita asah. Cuma sekarang ni saya nak beritahu apa di mana yang tempat yang perlu kita asah sebenarnya. Jadi saya nak tunjukkan di sini bahawa mata parang kalau dipotong dia berbentuk macam ni. Ini dipanggil mata kapak, sekitar 45 darjah sudut. Yang satu jenis lagi, ini mata pahat, sekitar 60. Ini pahat. Yang dua jenis ni selalunya adalah yang bentuk yang paling sesuai untuk kita buat kerja-kerja kasar dan memotong kayu. Dan satu lagi yang biasa untuk kegunaan untuk daging adalah bentuk yang lebih jauh dan lebih runcing, iaitu ini dipanggil pipih. Asal pipih ni sekitar 70 degree di kiri kanan. Jadi apa yang nak kita tumpukan sekarang bila mengasah ialah poin pada ujung ni. Inilah kita nak asah supaya pucuk ni menjadi tajam. Jadi kedudukan degree mata yang kita nak tu lah bentuk ni. Jadi kita bermula dengan, selalunya kita mengasah bahagian badan dulu untuk membetulkan macam bukit ke ada apa semua, kita asah bahagian badan ni dulu. Kalau parang tu tak pernah diasah lah. Cuma kalau parang yang dah biasa diasah, tak perlu lagi kita asah badan ni. Kita terus kepada poin yang kita nak. Kalau ada kita nak bentuk pahat, kapak ataupun bentuk pipih. Ni bentuk pipih ni yang paling sesuai untuk daging sembelihan, daging dan sembelihan. Jadi teknik mengasah yang saya cadangkan memang cara nak mendapatkan ni yang kita nak tunjukkan. Jadi semua maknanya kita kena faham bahawa bentuk yang kita nak adalah macam ni, dan macam mana cara nak mendapatkan bentuk ni. Itulah yang kita nak tunjukkan selepas ni. Batu asah yang jenis yang kita gunakan biasanya mesti kita rendam dalam air dulu. Jadi kita selalunya kita biarkan dalam 15 minit baru kita mula mengasah. Jadi kalau kita ambil batu, selalu kita mulakan mengasah daripada batu yang paling kasar, iaitu P80 tadi. Jadi ambil parang, letakkan, kita asah bahagian badan ni dulu. Kita betulkan dulu, sebab mata ni kadang-kadang karat, bengkok ke. Ini kita pun kita buang. Jadi jangan kita tulis point pada mata aja. Bahagian depan je. Ini bahagian ni penting juga ni. Jadi kita gosok. Membersihkan dulu karat-karat, dan sambil itu kita meratakan permukaan parang di kedua-dua belah. Kemudian setelah kita dapat meratakan permukaan ini, barulah kita poinkan kepada bahagian hadapan. Contohnya macam saya cakap tadi, baru kita buat pilihan sama ada kita nak buat parang kita bentuk kapak, iaitu 45 degree, bentuk pahat sebelah rata, dan sebelah ni lebih kurang 60 degree. Ni pahat. Lagi satu bentuk pipih, iaitu sesuai sekali untuk daging, iaitu sekitar ni degree sekitar 70. Dan jarak dia lagi atas, dan poin tujuan kita ialah semuanya bahagian puncak ketajaman ni. Jadi bila tadi yang kita gosok tadi ialah bahagian ni, permukaan ni. Jadi tergantung pada anda macam mana jenis parang yang tu nak digunakan untuk lasak, memotong kayu. Ini untuk kayu ataupun kerja yang lain. Dan ini paling sesuai untuk daging dan sembelihan. Jadi kita meletakkan mata parang kita tadi tu, dalam bentuk degree yang kita nak tu, bermula dari situ. Saya bentuk pengalaman saya lebih sesuai kita melawan batu macam ni, dibandingkan kalau kita ada juga orang jenis asal yang macam ni.
Ini asah yang tak berapa sesuai. Jadi alasan saya bentuk mata kita ni, untuk mata parang kita, kalau kita lihat bentuk mata parang ni dalam beribu kali ganda, sebenarnya bentuk mata parang kita ni adalah bergigi. Jadi asah kita menggunakan, bila kita mengasah menggunakan batu yang kasar, makna gigi ni akan jadi kasar. Macam ni. Dan lebih halus batu yang kita gunakan, maknanya lebih halus mata gigi yang akan kita dapat. Kalau kita asah dengan menggunakan batu yang kasar saja, mungkin kita dah dapat rasa tajam, tapi cepat tumpul. Sebab dia bila kita patah satu je mata ni, jarak yang tinggal untuk adalah besar. Jadi kalau kita asah dengan menggunakan batu halus, lambat tumpul sebab bila patah satu, jarak dia masih lagi rapat. Mana jarak ni. Itu sebab kita parang daging atau parang sembilan yang paling baik ialah menggunakan batu halus. Kalau parang kerja pun, kalau menggunakan batu halus dia lambat tumpul. Jadi kalau kita gunakan sampai tadi yang 1000 P1000 tadi, memang dia dapat yang halus. Macam ni baru kita P200 boleh dapat yang kasar. Tajam tapi tak tahan lama. Jadi untuk mendapatkan gigi yang tajam ni tadi, kita kena asah yang melawan mata. Maknanya mengasah macam ni. Dan sedangkan kalau yang ada satu lagi jenis asahan orang biasa buat untuk yang menggosok macam ni, dia akan menyebabkan mata kita berbentuk macam ni. Jadi asah yang jenis macam ni tadi mungkin sesuai untuk kerja-kerja lasak, tapi tak berapa sesuai untuk kerja daging. Sebab yang untuk kerja daging atau sembelihan untuk memotong ni, dia memerlukan gigi yang tajam depan ni. Itu sebab kita kena melawan gigi ni untuk kita membentuk gigi halus tadi. Itu teknik yang terbaik lah. Kalau teknik macam ni pun boleh digunakan untuk lasak. Dan ini kalau untuk daging dia kurang tajam. Jadi kita teruskan tadi mengasah daripada mula batu kasar. Ikut degree yang kita nak, sekitar 60 degree di kesemua tempat. Dan kita memandang kelurusan mata, ataupun kita boleh dah rasa, dia akan terasa macam ada satu sembilu dekat tepi mata ni, untuk menunjukkan dia dah sampai ke puncak yang kita maksudkan tadi. Kemudian waktu tu kita dah boleh menukar arah asah saja, menukar pada sebelah lagi satu. Jadi kita asah yang batu yang sama kepada arah yang lagi satu, sampai kita jumpa pula puncak yang lagi satu apabila kita rasa macam ada sembilu pula di sebelah sini. Itu cara dia. Maknanya selagi tak rasa ada sembilu sebelah tu, kita belum lagi sampai ke puncak mata yang kita maksudkan tu. Kemudian bila dah selesai, mana kedua-dua belah kita dah rasa ada sampai rasa sembilu tu tadi, kita akan asah kepada batu yang lebih halus, ataupun grade yang lebih halus, iaitu P200. Mana ni step yang kedua. Jadi ni parang yang kita dah asah pada grade yang P80 tadi sudah selesai. Jadi cuma nak grade yang halus. Jadi kita asah masih juga dalam bentuk yang macam tadi, melawan batu, untuk membentuk gigi yang saya maksudkan tadi. Itu tujuan dia. Jadi kita asah masih lagi melintang ni tadi, untuk membentuk gigi yang tadi. Sekarang ni parang kita yang dah asah dengan batu kasar tadi, bentuk gigi dia macam ni. Jadi kita nakkan result dia gigi yang macam ni pula. Jadi kita tukar kepada 200. Jadi bentuknya masih sama, letak semua pada semua arah tempat. Dan jangan lupa kita sentiasa basahkan batu kita dengan air, dan mata tu dibersihkan, untuk mengelakkan abuk-abuk batu yang ada kat sini tu akan merosakkan balik mata yang kita dah asah tu. Jadi kita teruskan tu sampai kita terasa pula sembilu lagi pula untuk yang halus ni tadi.
dan kita dah mula dapat merasakan dia punya ketajaman tu. Kemudian berubah pula ke batu yang lebih halus, grade yang lebih halus kepada 600. Andai kata kita tak mempunyai batu yang grade 600 ni pun, kita dah boleh terus ke 1000 tadi, tapi mungkin proses masa dia lebih lama sebab kita nakkan grade 100 tu lebih lama. Macam tadi kalau mungkin P1000 ni tarak dia macam ni, P600 tu dia lebih kecil daripada atas tadi. Jadi ini yang paling halus lah. Jadi yang untuk kita gunakan P1000 tadi serupa juga konsep dia, mesti kita rendam dulu dalam air, kemudian kita asah dalam arah yang sama. Dan tapi ini selalunya yang batu P1000 ni lah yang makan masa yang paling lama lah untuk kita mendapatkan keputusan yang betul-betul tajam dan tahan lama. Cuma ada satu tip untuk batu yang terakhir ni, kita untuk mengurangkan karat dan nampak lebih berkilat, kita meletakkan sabun mandi. Kalau kita buahkan sabun mandi, kemudian kita gosok. Nanti saya tunjukkan. Okey, kita gunakan sabun mandi, terus gosok pada batu. Jangan, tak payah gosok pada mata, pasal kalau gosok pada mata parang mungkin menyebabkan kecederaan. Lepas tu tangan kita di basuh dan terus gosok dengan air sabun mandi tadi. Ini untuk mendapatkan kehalusan yang betul-betul halus dan menyebabkan mata parang kita lebih berkilat dan payah karat. Maknanya kalau gunakan cara ni sekitar sebulan tu tak perlukan kita mengubuh minyak ke atau apa-apa lagi. Jadi kita teruskan dengan gerak tadi sampailah kita boleh dapat rasakan kehalusan tajam tu. Dan mungkin juga untuk batu yang terakhir ni tadi, kita boleh asah lagi semula badan ni untuk menambahkan kekilatan dan membersihkan karat-karat yang ada sambil menjaga mata parang kita supaya tak mudah berkarat. Jadi cara menggosok ni walaupun nampak ke depan ke belakang, sebenarnya ada satu teknik yang kita orang yang tak biasa mengalir tak perasan. Sebab cara menolak dan menarik ni sebenarnya ada teknik-teknik yang tersendiri. Saya tunjukkan. Saya fokus. Okey, masa menarik tu kita menekan ke bahagian mata, menekan, dan masa menolak tu kita mengangkat bahagian depan. Supaya tak menolak ke mata bahagian depan ni, tak mengenakan batu. Batu tarik. Ni cara yang paling biasalah untuk buat. Bukannya menolak menekan tapi tarik yang angkat, itu salah. Yang menarik ni yang menekan. Macam tu. Jadi kalau ada cara yang termudah sekali, kalau kita agak kurang yakin, kita terus angkat, terus tarik saja. Angkat, tarik saja. Di semua bahagian. Dan kalau bahagian ni je, terus angkat, tarik je. Ini cara yang kalau kata orang yang baru-baru belajar pun, cara yang paling mudah, terus tolak macam ni. Tapi cara ni makan masa sikit lah. Lebih tempoh dia tu. Jadi kadar mengasah yang baik ialah mengasah tu dalam tempoh yang sekurang-kurangnya lebih daripada sejam, setengah jam lah paling kurang mengasah parang ni. Jadi awak kena sini lah sebab kan kita nak tunjukkan apa. Kan. Okey. Kita teruskan mengasah dengan arah yang sama dan pada kedua-dua belah. Jadi sampai kita rasa memang dah ada rasa sembilu yang tajam tu. Kalau di bahagian mata dia ada macam sembilu yang agak susah nak keluar tu, macam dia ni tu, kita gesekkan pada kayu. Tarikkan pada kayu supaya yang lumbar tu dia tercabut dan kita dia hilang. Lepas tu kita teruskan lagi mengasah orang. Kemudian cara untuk sebagai
garis panduan untuk tahu dia tajam. Satu cara lah menanda pada kuku yang dia akan melekat. Dia tak ditolak ke depan, tapi kalau yang betul-betul tajam dia lekat. Itu tanda dah cukup. Dan kalau kita dah pasti tajam, satu lagi cara kita boleh potong bulu. Memang kalau dah putus tu memang dah cukup harap dia punya ketajaman lah. Lepas tu satu lagi cara tip untuk saya tunjukkan cara waktu menolak parang ni. Sebenarnya waktu kita menolak tu kita mengangkat sikit mata, dan waktu menarik tu turun. Jadi saya tunjukkan gambar ajar dia lebih senang. Kalau macam ni batu asah, mata parang kita ujung ni mengenai batu waktu kita menarik. Jadi ni menekan ke bawah. Dan pada waktu kita menolak, ujung mata parang ni diangkat waktu kita menolak ke depan, supaya mata ujung ni tak terkena pada batu. Jadi waktu menarik saja yang kena, waktu menolak tak kena. Itu satu teknik yang kita kena buat latihan lah. Maknanya menolak tu angkat, tarik tu kita tekan. Jadi kemudian bila dah kita puas hati dengan ketajaman tu, kita keringlah dengan kain. Keringkan betul-betul. Dan satu cara nak menyimpan barang adalah kita sapukan dengan minyak. Minyak, banyak minyak kelapa pun boleh digunakan. Minyak mesen, selalu yang digunakan adalah minyak mesen jahit. Untuk lebih kurang kadar, kalau kita nak menggunakannya dalam kadar sebulan ataupun 2 bulan. Tapi kalau agaknya dalam tempoh yang lebih lama, kita selalunya gunakan dikeringkan betul-betul, kita sembuh spray clear di bahagian mata untuk menahan dia supaya tak karat. Jadi itulah, saya harap penonton-penonton boleh mencubanya sendiri di rumah, dan lepas tu semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Jadi cara-cara yang saya tunjukkan tadi harap dapat dibuat latihan di rumah untuk kita menajamkan mata parang dengan berbagai-bagai cara, sama ada nak untuk menggunakan untuk kerja-kerja lasak, memotong kayu, ataupun untuk sembelihan atau memotong daging. Jadi latihan itulah yang selalunya boleh mendatangkan hasil yang terbaik. Sekian, terima kasih.